Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Um, Okey, sebenarnya hari ini saya rasa merupakan video pertama kita tengok tunjuk muka. Selama ni kita cuma tengok apa nama skrin komputer saja. Tak ada apa-apa. Hari ni sebab kita nak santai saja. Saya tak ada nak share nota-nota apa semua. Cuma saya nak kongsi lah. Saya nak kongsi pengalaman saya dengan anda semua sebenarnya. Sebab apa? Kita dah share, macam saya dah share dengan anda link untuk Telegram saya kepada sesiapa yang berminat ingin bertanya kepada saya dengan lebih detail, lebih terperinci, boleh Telegram saya, tak ada masalah. Saya tak kisah. Saya okey. Cuma saya nak share dengan anda Okey, jap. Saya nak share dengan anda semua pengalaman saya lah. Berdasarkan nota-nota yang telah saya kongsikan dengan anda. Kita tengok ada banyak nota-nota yang saya kongsikan. Contoh, kalau cara paling mudah untuk baca nota saya, kalau anda tengok satu video yang menceritakan tentang yang saya pening tu. Okey, yang saya pening tu boleh digabungkan dengan nota berkaitan dengan MHV. Yang mana yang ada dua MHV tu. Sebab apa? Untuk yang video yang saya pening tu, ini menceritakan tentang bagaimana saya membaca trend secara terbalik. Bacaan betul tapi terbalik. Maknanya bacaan terbalik itu adalah bacaan retracement. Okey, bacaan retracement yang anda perlu tahu. Kemudian untuk yang MHV pula, MHV itu juga menceritakan ada dua MHV. Satu MHV yang mana di zone re-entry time frame besar, dan juga MHV yang mana menandakan trending itu telah habis. So yang ni ada dua. Jadi topik untuk MHV yang dua MHV ini dan juga teknik yang terbalik ini boleh disatukan. Yang lain-lain, kebanyakan nota-nota saya yang kebelakangan ini, yang latest one, lebih menceritakan tentang setup buku. Maknanya kita ada zone di TF3, kita ada zone di TF2 dan kita ada zone di TF1. Okey. Maknanya setiap bacaan itu ada current trend dan juga major trend. Jadi nota yang berkenaan dengan major trend yang saya kongsikan baru-baru ini boleh digabungkan dengan nota setup buku yang saya kongsikan dan juga beberapa nota-nota lain selain daripada nota yang MHV dengan bacaan terbalik tadi. Okey. Jadi bacaan terbalik dan dua MHV itu adalah untuk kita detect retracement itu, bacaan terbalik itu di mana dia punya penghabisannya. Dan nota-nota yang lain tu lebih kepada bacaan setup buku yang trending. Yang mana kalau tuan-tuan follow, tuan-tuan boleh profit. Banyak mana tuan-tuan tentukan. Tetapi entry kita adalah sama. Perjalanan pips itu, jumlah pips itu anda tentukan. Okey. Bukan apa sebab BBMA ni dia ada banyak sifu. Saya bukan sifu. Even kalau tuan-tuan yang direct message saya melalui Telegram, saya menganggap tuan-tuan belajar bersama-sama saya. Saya just share nota dengan anda, anda PM, kita belajar sama-sama. Cuma kalau boleh, ada beberapa, bukan beberapa lah, banyak jugalah kan. Banyak juga sebenarnya. Mereka yang PM saya ni, of course ada kategori newbie ataupun kategori yang baru basic, baru nak belajar, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Cuma masalah yang kedua ni adalah mereka-mereka yang datang kepada saya membawa setup daripada orang lain. Cara bacaan orang lain. Okey, bukan cara bacaan yang saya kongsikan. Sebab tu kadang-kadang saya selalu tanya,
beberapa nak kata majority pun boleh tahan jugalah majority, sebab apa, kebanyakan yang tanya ni semuanya setup daripada orang lain, cara bacaan orang lain. Sebab tu saya selalu tanya, TF1 apa, TF2 apa, TF3 apa. Okey, bila kita tanya TF1 apa, TF2 apa, TF3 apa, dekat situ kita dah boleh tahu dah sama ada trader ini dia mengikut kod yang telah saya kongsikan ataupun tidak. Okey, kalau dia mengikut kod yang saya kongsikan, hampir kebanyakannya dia orang faham kot, sebab dia orang tak tanya saya. Tak banyak yang tanya saya berkenaan dengan benda tu. Mungkin dia orang faham sebab dia dah masuk entry dan dia profit, tak ada masalah. Yang menjadi persoalannya, ada yang tidak pasti dengan sifu-sifu luar. Mana sifu-sifu luar sana yang share bacaan, cara bacaan. Saya nasihatkan kalau boleh refer balik kepada tuan empunya nota yang tuan-tuan tengok atau tuan-tuan refer. Sebab apa, kalau tuan-tuan bawa kepada saya form Weedle yang mereka baca, saya akan interpret dengan cara yang salah. Betul-betul? Sebab saya tak faham apa yang diorang fikir. Sebab mungkin diorang punya trading risk lebih tinggi, gain lebih tinggi, contoh. Tetapi macam saya lebih kepada, sebab saya rational. Saya ikut rational dan logik kenapa BBMA itu diwujudkan. Jadi dia punya SOP dia ada setup dia ada istilah-istilah yang perlu kita follow. Bukan kita tentang kromo je. Sebab tu trading BBMA ni dia ada, saya boleh katakan trading BBMA ni lebih kepada timing sebenarnya. Sebab tu Cikgu Omar dia akan tulis apa? 3S tu. Sabar. Sebab kalau kita tak sabar, kita takkan dapat baca. Sebab bukannya skill untuk memahami candle itu yang penting, tetapi timing itu penting. Sebab timing itu dia akan membawa kepada perjalanan trend itu. Dan perjalanan trend itu adalah sesetengah daripada trader dia interpret sebagai wave. Sebab itu dia ada wave, confirmation wave, dia ada sideway, dia ada ABC. Itu semua indirectly adalah dalam BBMA pun cerita benda yang sama. Sebab itu kita perlukan timing. Dia bukan ekstrim, bukan semata-mata ekstrim, ataupun ekstrim saja tanda nak apa, tanda awal trend tu habis masuk, bukan. Lepas ekstrim dia ada TP wajib dia ada MHV, lepas MHV dia ada candle arah. Okey, benda-benda ni semua adalah masa sebenarnya. Okey, dia bukannya semata-mata candle, tetapi dia adalah masa timing yang betul untuk kita masuk entry selepas munculnya candle arah dan re-entry. Itu adalah BBMA. Kalau tanya saya akan jawab itulah BBMA, dan itulah kekuatan BBMA yang mana dia interpret sesuatu situasi yang susah untuk orang faham, wave, ABC, sideway ataupun breakout, dari breakout sini, breakout 1, breakout 2, itu semua dirumuskan dalam satu bacaan BBMA, iaitu kita ada setup. Sebab tu kita ada ekstrim, sebab tu kita ada TP wajib, kita ada MHV, candle arah. Okay? So benda-benda tu semua yang akan membantu anda untuk trade. Sebab itu kalau anda refer kepada saya akan, kalau boleh anda beri 3 screenshot, bagi 3 screenshot kat saya, sedang untuk kita share, untuk kita belajar sama-sama kan. Time frame 1 apa bacaannya, time frame 2 apa bacaannya, dan time frame 3 apa bacaannya, dan ikut you punya decide, you nak M1 ke, M2 ke, M3 ke, M15 ke, M 1 hour ke, H4 ke, daily ke, monthly ke, you boleh decide.
Sebab tu satu orang datang, dia akan bawa daily sebagai time frame 3. Satu lagi orang datang, dia mungkin akan membawa H4 sebagai TF3. Dan mungkin ada orang lain yang baru, dia akan masuk sebagai H1 sebagai TF3. Boleh, tak ada masalah. Tetapi biarlah bacaan TF3, TF2 dan TF1 itu adalah bacaan yang sama seperti yang kita kongsikan lah, yang kita belajar bersama-sama. Kita ada setup re-entry, kita ada time frame 2 bermain dengan Emma, dan time frame 1 kita tak tahu adakah dia nak buat MHV ataupun nak meneruskan perjalanan ataupun tidak, dia akan muncul candle arah yang baru. So ini yang kita akan brainstorm bersama, yang kita akan kongsikan bersama anda semua. Okey. Berbalik kepada beberapa individu ataupun kawan-kawan kita lah yang bawa bacaan daripada sifu-sifu lain. Okey. Saya perhati, saya tahu sebenarnya apa yang anda bawa ni adalah daripada sifu-sifu yang berbayar. Okey. Dia kongsi, tapi untuk pertanyaan lanjut kena bayar. Kena masuk kelas, kena masuk yuran atau sebagainya, ataupun apa-apalah yang mana memerlukan komitmen. Baik, sekiranya bacaan itu yang anda ambil, anda perlulah, nasihat saya perlu pergi kepada individu tersebut, cikgu-cikgu tersebut. Pasal apa? Yang berbayar ni semua cikgu. Yang berbayar ni semua cikgu, sifu, yang mana pengalaman dah banyak. Saya tak ada pengalaman, saya bukan cikgu, saya bukan sifu. Saya just share saya punya pemahaman saja dengan anda semua. Sebab tu tak ada bayaran pun saya kenakan. Sebab tu tak ada bayaran. Saya kongsi yang mana baik bagi anda ambil, yang mana rasa anda tak setuju, anda tak sesuai, tak payah ambil. Saya tak kisah, sebab saya just kongsi saja. Ya, kalau tak nak terima pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak ambil semua pun ambil secara percuma, tak ada masalah. Saya kongsikan saja. Cuma kalau mudah untuk kita faham bagaimana kita nak orang kata belajar bersamalah. Contoh kalau kita berada dalam satu subjek, kalau kita tonton dalam satu subjek dan kita ada dalam bab tertentu, okay, so biarlah kita study group kita berada dalam bab yang tertentu, bab yang elok lah, bab yang betul lah, orang kata bab yang betul. Sebab apa? Subjek yang kita bincangkan ini adalah forex, contoh berkarangan forex trading, MT4, okey. Dan bab yang kita belajar adalah BBMA. Okey, bab yang kita belajar adalah BBMA. Dan subtopik kita adalah BBMA setup buku. Dia ada BBMA pintu belakang, contoh dia ada BBMA bacaan high risk. Dia ada, even mungkin ada BBMA yang tidak menggunakan multi time frame pun ada, contoh. Mungkin ada. Jadi subtopik saya ni adalah BBMA setup buku. Jadi BBMA setup buku ni siapa yang berminat untuk belajar tentang setup buku, nak kongsi pengalaman, nak kongsi sama-sama belajar, boleh hubungi saya, boleh WhatsApp saya, boleh Telegram saya. Cuma saya nak bagi tahu, saya tak, kadang-kadang saya sibuk, saya tak dapat nak share saya tak dapat nak share pandangan saya on the spot, itu saja. Tapi saya akan balas. Rasanya itu juga yang kita nak kongsikan. Okey. Pengalaman saya. Okey, kalau nak tanya pengalaman saya, menggunakan BBMA ya. Okey. Menggunakan BBMA, saya kenal BBMA ni dah lama sebenarnya. Saya kenal daripada Cikgu Lan, Cikgu Azlan Hashim, tinggal pun belakang rumah saya ni je, tak jauh pun. Dan di awal 4 tahun yang pertama tu memang agak sukar lah. Saya juga macam tuan-tuan 4 tahun tu lebih kepada pendepo tegar. Okey, lebih kepada pendepo tegar. Dan berserabut lah, memang berserabut. Kita nak faham banyak sangat garisan tu, memang berserabut. Tetapi bila kita perincikan satu-satu line itu, dia ada dia punya fungsi dia,
dan kita cuba untuk train akal fikiran kita fungsi lain-lain yang tertentu ini. Apa fungsi dia? Contoh macam kereta lah. Kita bawa kereta, kita ada 4 signal. Depan, kiri kanan dan juga belakang, kiri kanan. Jadi kalau kita fikir kita nak buat macam mana banyak sangat lampu ni. Tetapi bila kita cuba agihkan signal belah kiri untuk pergi ke belah kiri, signal belah kanan untuk pergi belah kanan. Dan kita punya kepala kita akan jadi lebih ringan. Lepas tu kita kena bahagikan 8 garisan ni. Okey, garisan ini dia buat apa? Masa bila nak tengok? Garisan ni dia buat apa? Masa bila nak tengok? So, garisan dia akan berfungsi pada timing yang tertentu, masa yang tertentu. Macam signal lah, dia berfungsi bila ada simpang ataupun dia nak ke tepi. Okay, 2 situasi. Macam itulah contoh. Macam itu juga BBMA. So dia akan ada banyak garisan. Dia ada banyak engine part. Orang kata kalau engineering dia akan kata banyak engine punya bahagian. So engine yang tertentu, dia ada 8 engine. Engine yang tertentu ni dia ada fungsi yang tertentu. Satu fungsi untuk confirmation, satu fungsi untuk menentukan trend telah habis, satu fungsi untuk kita buat TP wajib kita, satu lagi engine untuk kita menentukan kita nak ride the trend. Kita nak ride along the trend because trend is your friend. Kebanyakan orang cakap. So daripada 8 garisan ini, macam mana kita nak faham? Memang kompleks, memang complicated. Even saya sendiri pun susah juga nak terangkan sebenarnya. Sebab apa? Sejarah saya belajar sendiri ni pun sebab kita banyak follow lah. Macam kita banyak follow banyak sangat signal orang kata macam cikgu-cikgu lah. Macam saya lah, contoh macam saya, macam cikgu-cikgu macam saya ni, cikgu-cikgu yang share banyak dekat Facebook. So orang A ni cakap macam ini, orang ni pun cakap macam ini, tetapi dalam pair yang sama. Satu kata buy, satu kata sell. Aku ni ikut yang mana satu? Okey, dua-dua kata sell. Okey, dua-dua kata sell, tapi dia tak kata keluar. So market dah reverse. Macam mana kita nak exit? Dia tak bagi tahu. Okey. Sebab itu saya banyak share nota kepada anda supaya anda boleh decide masa bila trend itu habis. Anda boleh decide masa bila anda nak buat entry. Okey. Saya share supaya anda boleh simpan ilmu ini dalam diri anda. Anda boleh belajar, anda boleh decide. Sebab anda tak perlukan saya punya group coaching ke PC ke signal daripada saya. Tak perlu. Benda yang saya dah share dah cukup. Itulah yang saya buat, itulah yang saya belajar, itu juga yang saya refer. Saya refer saya punya YouTube, saya punya nota sendiri juga. Itu juga yang saya refer. Tak ada yang saya serindungkan. So you boleh simpan nota ini dan you boleh share dengan kawan-kawan atau ahli keluarga you yang rasa memerlukan ilmu ini. So dia sangat-sangat bermanfaat kepada anda juga. Cuma okey, cerita pasal signal ni pun ada juga, dia adalah individu ni ada juga yang datang kepada saya yang WhatsApp ke Telegram saya yang nak invite saya masuk dalam group dia ataupun so called as dia punya study group untuk trading sama-sama kan. Saya bukan masalah yang saya tak nak trading sama-sama, sebab saya tak ada masa untuk kalau saya trade. Saya tak ada nak tengok Facebook, saya nak buka WhatsApp, nak buka Telegram, tak ada. Kalau saya trade saya akan refer satu je, iaitu Forex Factory untuk newskan kalender. So saya akan refer itu. Saya tak ada masa sebenarnya saya nak share, nak tengok okey grup ni grup coaching saya, grup individu, grup newbie, grup advance, contoh grup advance, contoh tak ada. Saya akan trade berapa target saya. Okey, ini penting.
anda kena ada target. Okey, kalau tak ada target, dia akan jadi macam saya yang dulu. Saya yang dulu, saya trade, entry masuk. At the end kita akan naik, turun. Sebab apa? Kita refer kepada time frame kecil. Sebab tu saya selalu tekankan, kalau boleh refer kepada time frame daily. Sebab daily adalah major trend yang membawa trend untuk sepanjang bulan. Okay, so even saya dah test H4 ni. Okay, H4 ini dia berguna sebagai time frame 3. H4 berguna sebagai time frame 3 adalah ketika daily telah pun membuat setup re-entry. Habis cerita. Maknanya macam mana? Okay. Bila setup daily telah pun memberi candle arah kukuh dan seterusnya membuat re-entry. Ingat tak dulu dalam video saya, kalau tak silap saya video major trend kot. Major trend ke ataupun setup buku. Saya tak ingat. Saya pernah share dulu. Bila di time frame daily itu telah muncul candle arah kukuh dan dia buat re-entry. Jadi dekat situ bermulanya re-entry itu adalah di mana H4 membuat extreme. Okey. Dia buat ekstrim dan dia akan turun membuat candle arah. Dan candle arah itu juga dia akan membuat re-entry. Okey, bermulanya daripada situ, setelah munculnya re-entry di time frame daily, boleh refer H4. Boleh refer. Masa tu H4 dia berguna. Kalau kalau daily itu masih lagi belum memberi confirmation daily candle arah kukuh dan juga re-entry, anda refer H4, dia akan jadi macam ni. Turun naik. Sebab confirmation daily tak ada. Kalau keadaan macam ini, nak refer H4, scalping boleh. Intraday boleh. Swing memang tak boleh. Sebab anda akan tengok, H4 dia ada candle arah kukuh. Tetapi macam dia dah buat re-entry, dia tak naik tak lepas. Dia takkan lepas MA10. Sedangkan kita ingat H4 ni major trend. Dia takkan lepas tuan-tuan. Kalau daily tak bagi laluan, H4 tak akan lepas. Kalau daily tak beri laluan, H4 dia tak akan lepas. Habis cerita. Okay. So, rasanya dekat 20 lebih minit juga saya berceloteh ni. Saya tak ada apa-apa pun sebenarnya. Saya hari ni saya nak share dengan anda semua adalah of course kita nak buat penampilan istimewa. Saya tak pernah tunjuk video saya bercakap. So ini adalah penampilan istimewa. Tiba-tiba nak buat penampilan istimewa sebab saya nak share dengan anda. Hari ni saya nak santai je. Saya just nak share dengan anda semua. Saya nak kongsi dengan anda semua sembang santai. Okey. Kalau macam kita nak kalau nak share tentang nota, saya ingatkan sekali lagi, anda kena follow saya punya template. Maknanya bagi tahu TF3 time frame mana, TF2 time frame mana, TF1 time frame mana, dan bagi tahu saya TF3 ni zone apa. Zone sedang membuat trending ataupun zone re-entry. Barulah kita boleh senang untuk kita tengok apa yang you tunjuk kat saya, pemahaman you. Sebab kalau ada yang bawa kepada saya ni, yang bawa bacaan-bacaan ni yang tidak mengikut multi time frame yang kita kongsikan. Jadi bila kita tak ikut multi time frame yang kita kongsikan, memang susah untuk saya baca apa yang you nak buat. Sama ada you nak entry ke, you tanya you nak sebab you nak entry, atau you tanya sebab you nak exit. Kalau you ikut 3 time frame ni, time frame 3, you bagi saya pertanyaan di time frame 1 tengah buat macam MHV, jadi ataupun tengah buat extreme,
Jadi apa yang patut saya buat? Okey, saya akan tanya dia, time frame 3 buat apa? Time frame 3 buat re-entry. Jadi you kena tunggu untuk buat re-entry lah. You nak masuk trending sebab dia re-entry di time frame 3. Kalau time frame 3 ni pun tengah buat trending, you tanya saya time frame 1 ataupun time frame 2 tengah buat MHV ke, TP wajib ke, extreme ke, saya tak tahu you nak buat apa sebenarnya. Saya tak tahu you nak entry ataupun you nak exit. Kalau you nak, sebab tu you kena tahu time frame 3 you buat apa. Kalau time frame 3 you satu time frame tengah trending dan dia dah pun keluar kepada BB, contoh dah keluar pada BB dan MHV ataupun extreme nampak time frame 1, TP je lah. TP je tuan-tuan. Tunggu setup baru. Tak ruginya tuan-tuan. Tak rugi. Saya dah cuba. Memang saya dah cuba. Masuk dekat zone re-entry time frame 3. Dia pergi tengok time frame 1 ataupun time frame 2. Sentuh saja di position top ataupun low BB, TP je dulu. Tunggu re-entry lain pula. Tapi kalau kita hold, saya pernah hold juga. Saya jangkakan dia akan naik. Bukan jangkakan lah, kita mengharapkan dia akan naik. Teknik harapan lah tu. Kita menjangkakan dia akan naik, tetapi dia tak naik. Dia turun walaupun dia masih lagi di dalam contoh dia daripada re-entry buy, dia naik. Walaupun dia masih lagi, dia dah sampai di top BB TF2 contoh. Saya tak TP. Kemudian dia turun balik. Dia turun tu walaupun time frame 3 masih lagi dalam keadaan buy, saya dah tak dapat profit dah. Saya dah tak dapat profit satu. Dua, saya floating pula tu. Nampak? Jadi, ketiga mungkin dia dah habis re-entry tadi, dia dah naik, tak lepas dia akan mungkin jatuh. Dia akan buat arah baru. So, saya kena cut loss. Sebab arah baru di time frame 3 muncul. Sebab tu kalau selagi tengok baru-baru ni dekat USD Canada dan juga di Euro USD, apa yang saya buat, saya masuk daily, setup daily, re-entry muncul. Walaupun masa tu Euro USD ni dia buat re-entry sell kot, kata saya. UCAD dia buat buy daily. Walaupun dia naik tapi entry saya agak awal juga dan floating pun tak lama, dalam satu hari ke setengah hari. And then lepas tu apa nama tu? FOMC ya. Lepas FOMC tu malam tu turun dia, UCAD dia naik, EU dia jatuh betul. 10% daripada saya punya saya punya equity, saya tutup, saya tunggu setup lain. Saya TP terus, dan saya tunggu setup lain. Setup muncul. Lepas tu, semalam ke Isnin, dia muncul lagi, kita masuk lagi. Yang ini saya tak tunggu lama. Sekejap je, saya floating pagi, petang terus dia untung. 10% saya cut. Tapi yang ni belum 10% lagi, ni baru 5%. So bulan Julai baru 5%. So saya ada lagi 5% untuk saya grab sepanjang bulan ni. So saya kena tunggu setup untuk daily, untuk lebih mudah untuk saya masuk. Sebab kalau H4 ni dia hanya berguna apabila selepas daily bagi confirmation, candle arah kukuh dan re-entry. Lepas tu boleh refer. Selagi daily ni dia tak muncul candle arah kukuh ni, you nak refer H4, dia memang akan jadi kalang kabut. Dia akan kadang dia naik top BB, dia turun ke low BB, in between, memang akan jadi kalang kabut lah. So
Dah dekat 30 minit dah tuan-tuan saya berbebel. So ini sajalah saya nak share dengan anda semua. Kalau refer nota saya, nak ulang kaji, nak discuss dengan saya, tak ada masalah. Follow template yang sama, TF3, TF2, TF1 buat apa, hantar je Telegram kat saya boleh reply, tak ada masalah. Saya boleh share dekat bawah ni nanti saya share dekat bawah, dekat description saya punya link untuk Telegram, untuk anda sama-sama belajar dengan saya, tak ada masalah. Saya boleh layan, cuma jangan minta layan on the spot lah, sebab kadang-kadang saya tak ada masa nak layan okay. And then kemudian kalau macam anda ada nota-nota daripada guru-guru lain, okay, kalau anda nak tunjuk kat saya, boleh juga, tak ada masalah. Sebab saya tahu apa cikgu-cikgu ni fikir. Dia orang semuanya swing. So bila you datang, you bawa nota yang macam sebahagian, bukannya the whole package bacaan. You bawa sikit ni, you nak gain profit ataupun pip daripada yang sebahagian yang kecil ni, boleh, tak ada masalah. Cuma saya takut dia akan jadi macam saya bagi confirmation, saya bagi entry, tetapi exit saya tak bagi tahu. Sebab saya tak tahu exit ni dia mesti refer time frame 2, time frame 3, time frame yang besar-besar. Barulah kita tahu validation di time frame yang terciput ni. Itu saja. Dia punya kekurangan dia itu saja. Saya takut nanti okey, boleh masuk profit, tiba-tiba dia reverse rugi. Kesian dekat anda, kesian dekat saya, pasal tolong anda rugi kan. Saya sepatutnya nak tolong anda untung, bukan tolong anda rugi. So dia akan jadi tak cantik lah, tak cantik, itu je. So okey lah. Kalau satu lagi kalau anda ada soalan, okey, boleh juga type kat ruangan komen ni. Okay, type kat ruangan komen bawah. Saya akan tengok satu-satu, dan mungkin saya akan buat video lah untuk kita share knowledge sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Okay, boleh juga tulis apa yang anda tak faham lagi tentang BBMA ni, dan saya akan cuba jelaskan. Tengoklah saya nak jelaskan, tunjuk chat ke tunjuk muka saya ni ke kan, tak kisahlah kan, tak kisah. Jadi saya akan bagi penerangan, saya boleh bagi perkongsian dengan anda semua. Yang mana tak faham lagi berkenaan dengan setup buku. Saya adalah ulat buku, saya nak setup buku. Contohlah, saya bukan ulat buku pun tuan-tuan. Saya tak minat baca buku pun. Tak adalah tak minat saya baca buku, tapi tak minatlah baca yang banyak sangat, tak. Okay. So itu saja. Saya rasa kalau ada persoalan nak kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, boleh kongsikan dekat bawah ini. InsyaAllah ada masa saya akan jawab dengan video. Kita belajar sama-sama. Kalau ada yang nak buat ulang kaji, nak screenshot, tandakan mana-mana, tandakan mana-mana dekat candlestick itu, hantar kat Telegram saya, pun saya jawab. Kita kongsikan juga. Yang nak ulang kaji, screenshot you punya chat, you hantar kat saya Telegram, kita discuss. Yang mana ada persoalan, you boleh komen dekat bawah persoalan, dan kita akan share jawapan sama-sama dengan anda semua. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sokong saya. Sama-sama kita belajar. Semoga bermanfaat. Semoga berjaya dalam trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.